ataupun dalam istilah diplomatiknya House Malaysia. Jadi kita fahamlah apa yang ditanya itu sebenarnya. Tetapi alhamdulillah kita dapat lihat sekarang ini perbezaannya apabila dilihat bahawa sejumlah bilangan kerusi yang mantap yang ada dalam kerajaan yang dibina berdasarkan kepada kerajaan perpaduan ini dan keyakinan kepada Malaysia itu berbeza. Ya, soalan yang ditanya juga berbeza. So, contohnya antara apa yang kita nak laksanakan dalam tempoh yang terdekat ini memandangkan negara sudah stabil, apa peranan-peranan yang perlu dimainkan Malaysia, apa dasar-dasar Malaysia. Jadi dan ini juga telah memberi impak yang baik kepada pelabur-pelabur mereka. Umpamanya saya ambil contoh ya, sebagai seorang menteri luar, kita juga ditanya tentang dasar-dasar ekonomi, dia panggil economic diplomacy, yang berkaitan juga dengan Menteri MITI sebagai contoh, yang bagaimana nak membawa FDI ke dalam negara kita. Dan ini memberikan satu impak yang baik kerana kita lihat dari segi perubahan sikap mereka bertanya tentang keyakinan baru dan sektor-sektor apa yang mereka boleh masuk semula ke negara kita, dan ini memberikan impak yang baik. Ini sebab itulah secara kesimpulannya stability itu sangat penting bagi sesebuah negara untuk mara ke hadapan dari sudut ekonominya dan juga dari segi kedudukan negara itu dihormati di peringkat antarabangsa. Ya, Datuk Seri, kita melihat dasar luar ini selalu saja dipikul oleh menteri luarnya. Tetapi kita tahu bahawa imej dasar luar sesebuah negara itu sebenarnya terkait hampir-hampir saja langsung kepada siapa Perdana Menterinya. Ya. Satu era dahulu pernah digambarkan bahawa Malaysia sangat terkehadapan semasa Perdana Menteri yang keempat. Ya. Kita lihat Bosnia, suara menentang kezaliman Israel misalnya. Dan kini PMX yang seperti template yang sama, berarti mempunyai jiwa citera yang sama. Adakah berarti kita kembali berada di posisi yang baik untuk memikul, memimpin, menjadi opinion leader sekurang-kurangnya di peringkat OIC dan juga negara-negara yang separas dengan kita? Tidak dapat dinafikan sama sekali bahawa citra sebuah negara itu ditentukan juga dibentuk oleh pemimpinnya, karisma pemimpinnya. Kalau dalam ilmu politik kita tahu bahawa sebagai student politik bahawa karisma memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan dasar dan juga bagaimana sesebuah negara itu dilihat daripada kacamata orang luar dan sebagainya. Tetapi yang paling mustahak juga kita lihat bagaimana dasar-dasar yang dibina dalam sesebuah kerajaan itu akibat daripada kedudukan politik yang ada dalam negara itu. Dan ini bersaling kait ini sebenarnya. Kestabilan yang ada membolehkan pemimpin yang bukan merangka untuk masa depan negara berkenaan, sama ada dalam bidang dasar luar dan dalam dasar-dasar ekonomi dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengannya. Dan alhamdulillah kita lihat dalam konteks Malaysia kita ada daripada pemimpin Tunku Abdul Rahman lagi, dan kemudian Tun Razak, kemudian tu kita ada Tun Mahathir dan lain-lain, dan termasuklah Tun Hussein dan sebagainya. Dan sekarang ini kita mempunyai PMX itu. PMX. Ini bahasa orang muda kan. Yang juga mempunyai keterampilannya yang tersendiri. Mau tidak mau kita ada yang mungkin kita cuba mengatakan you nak angkat ke apa semua. Saya nak sebutkan di sini bahawa saya berada mengikuti bersama dalam lawatan luar yang amat berhormat Perdana Menteri, termasuk juga lawatan saya selaku Menteri Luar, ya. Dan di situ kita dapat melihat dari segi perubahannya di kalangan mereka, di kalangan sekarang ini di negara ASEAN. Yang amat berhormat Perdana Menteri pergi ke Indonesia, pergi ke Brunei, pergi ke Thailand, dan juga besok akan pergi ke Filipina. Dan setiap negara yang dilawati sebelum ini menunjukkan bagaimana sikap yang ada di kalangan masyarakat di negara yang berkenaan, di pemimpin yang ada di sana, memberikan pengiktirafan yang hebat, sehingga kan ada yang menggunakan istilah yang amat berhormat PMX ini mempunyai nilai-nilai
international atau sebagai internationalist. Walaupun ada yang mempertikaikannya, saya pernah bila saya sebutkan saya membuat kenyataan baru-baru ini, itu hakikat yang saya kena ceritakan hakikatnya. Okay. Saya tahu ada yang memberikan pandangan sebaliknya, tapi itulah hakikatnya bagaimana personaliti seseorang itu adalah sangat penting dan dalam mempengaruhi juga dasar-dasar yang ada, dan termasuk juga dasar-dasar luar kita. Datuk Sri, kita bercakap soal dasar luar dan kestabilan, ya. Dan tadi Datuk Sri menggambarkan bahawa PMX ini adalah digambarkan sebagai seorang internasionalis. Tidak kurang juga dalaman, ada bahkan mantan pimpinan yang mengatakan bahawa ini hanyalah merupakan gambaran yang dibina. Jadi apakah Datuk Sri mengatakan merasa yakin penampilan PMX ini ada kekuatannya sendiri, ada tarikannya sendiri. Apakah mungkin imej luaran itu boleh membina kekuatan ke dalam negara dalam keadaan ketidaktentuan politik kita yang masih lagi kelihatannya kabur kini? Ya, kita perlukan keseimbangan kedua-duanya, kerana ketika mana kita memberikan penekanan dalam konteks dalaman, kita jangan lupa juga kerana Malaysia ini berada, apatah lagi dalam konteks hari ini, berada di dalam keadaan dunia yang terbuka, dengan dasar-dasar yang terbuka, termasuk sistem ekonomi yang terbuka, maka kita tidak boleh berada dalam, orang kata, dalam silo kita, dalam kepompong kita sendiri, yang mengatakan bahawa kalau kita jaga yang faktor-faktor dalaman saja, dasar-dasar dalam negeri saja akan dapat kita selesaikan segalanya, jadi sekaligus kedudukan kita di peringkat antarabangsa akan elok. Dan bagi saya melihat lebih kepada kedua-dua aspek ini sangat penting diberikan penekanan. Di satu segi mungkin kita mempunyai dasar-dasar yang hebat. Sebelum ini pun kita tahu bagaimana pemimpin kita mempunyai dasar-dasar yang hebat di luar. Tapi dalam masa yang sama, pembinaan dalaman juga sangat penting, khususnya dalam konteks ekonominya, kestabilan ekonominya, kestabilan sosialnya, dan juga kestabilan politiknya. Dan yang ini, bila ada, inilah yang dapat membolehkan dan menggerakkan sesebuah negara ke hadapan, dan negara itu berada dalam posisi yang baik, dan juga disantuni oleh masyarakat antarabangsa. Dan Malaysia pernah membina itu sebenarnya, membina itu sampai sekarang pun. Orang masih bercakap lagi tentang kedudukan Malaysia, walaupun ada dikatakan bahawa ada krisis yang berlaku di Malaysia, tetapi harapan masyarakat antarabangsa itu melihat tentang Malaysia, harapan mereka kepada Malaysia itu supaya dia kata, we want to see Malaysia great again. Itu jadi yang ini yang kita begitu rasa terharu, bagaimana harapan masyarakat antarabangsa kepada Malaysia masih ada lagi. Jadi dan saya yakin dengan polisi yang baik, dengan peranan kita di peringkat politik dalaman, akan dapat juga membantu untuk kita sama-sama membina imej negara kita di peringkat antarabangsa. Okey. Kini Kementerian Luar Negeri berada dipikul di bawah di atas bahu Datuk Seri. Jadi mengambil kira cabaran yang ada, apakah keutamaannya di bawah kepimpinan yang berhormat, dan itu akan ditangani selepas kita berehat seketika. Teruskan kesian anda. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada persatuan-persatuan restoran India Muslim, persatuan restoran India, yang mana mereka sambut seruan kerajaan ni supaya untuk membantu golongan B40 inilah. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenalkan oleh kerajaan. Membantulah golongan B40 dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin mencabar ni. Semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40. Dan harapannya menu rahmah ni menyeluruhlah ke seluruh negara. Kerajaan akan mempercepat pelaksanaan projek Jendela sebagai usaha nasional menyediakan kemudahan jaringan internet.
Bagi tahun 2023, 725 juta ringgit disediakan. 725 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan tersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan hampir 3,700 buah sekolah di negara kita. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Salah satunya inisiatif Menu Rahmah yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah, Menu Rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Maka melalui jualan Rahmah menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran, akan tentunya akan mengawal kos sara hidup. Kerajaan menyediakan 100 juta ringgit untuk menjayakan program jualan Rahmah di setiap kawasan parlimen. Kerajaan juga akan meningkatkan keperuntukan sebanyak 200 juta ringgit kepada 225 juta ringgit bagi memperluas program pengedaran barangan keperluan asas ke 25 kawasan baru, antaranya di Paluh dan Pasir Sarawak, Pasir Raja Terengganu dan Kuala Krai, Kelantan. Kita tawarkan kredit e-tunai belia Rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan 400 juta ringgit. Ini adalah naratif khas bersama Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri. Langsung kami bawakan bercakap tentang dasar luar dan kestabilan negara pada peringkat awal itu. Dan saya gantung satu persoalan tentang, kita tahu cabaran-cabaran semasa bersifat global, ketidaktentuan pasca normal. Ada yang menyebutnya sebagai VUCA, itu lebih awal lagi. Dan kini kita punya kepimpinan baru. 100 hari memikul tanggungjawab sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi apa keutamaannya kini mengambil kira cabaran yang ada? Ya, saya tertarik apa yang saya sebut tadi tentang pasca normal, post normal. Sekarang ni orang mula bercakap tentang soal-soal itu. Dan apa yang kita dapati daripada post normal ini ialah keadaan dunia pada hari ini yang dianggap dengan kompleks, sangat kompleks, penuh dengan kontradiksi dan juga chaos dia panggil. Ya. Dan dalam suasana itulah kita perlu mencari pendekatan bagaimana kita memposisikan kedudukan kita, kedudukan Malaysia dalam keadaan dengan penuh dengan kontradiksi, dengan perkembangan geopolitik yang berlaku di hadapan kita, dan malah yang dikatakan bahawa satu hari nanti akan Laut Cina Selatan sebagai contoh ya akan berlaku pertembungan, seolah-olah akan berlaku pertembungan yang menimbulkan banyak minat di kalangan kuasa-kuasa besar. Dan inilah di sinilah yang perlu kita lihat dalam neraca yang baru tentang dasar-dasar kita. Dasar-dasar kita tidak boleh bersifat statik meskipun asas-asas yang sudah ada telah pun dibina. Sebagai contoh, kita tetap mempunyai dasar luar yang bebas, yang berprinsip, yang pragmatik dalam masa yang sama. Yang dasar-dasar untuk mempertahankan prinsip-prinsip nilai-nilai keamanan, kemanusiaan, ya, keadilan dan kesaksamaan itu tetap kita pegang. Tapi dalam lataran yang ada itu juga ya ada perkara-perkara yang baru yang timbul. Ya, post normal yang disebutkan tadi ya. Keadaan yang berlaku seolah-olah
ada suasana ketidaktentuan. Ketidaktentuan ini disebabkan oleh faktor-faktor permainan politik, kuasa-kuasa besar dan sebagainya. Global supply chain akibat apa yang berlaku yang kita lihat perang Rusia dan Ukraine yang berlaku di sana tetapi kesannya berada di sini sebagai contoh ya. Kesemua ini memerlukan daya fikir untuk kita tumpukan betul-betul apa yang sebenarnya yang kita nak lakukan. Tapi matlamat utama kita ialah kita perlu mempertahankan prinsip keamanan kita. Ya, yang itu kita tidak boleh kompromikan sama sekali. Oleh yang demikian, dasar-dasar kita ini perlu mengambil kira tentang suasana-suasana yang berlaku dan kita sebagai, ada yang mengatakan bahawa Malaysia sebagai kuasa besar sebagai contohnya, kuasa kecil tak boleh nak buat apa. Malaysia sebagai negara kecil tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks kita sebagai sebuah rantau atau region yang berasaskan kepada persefahaman bersama, dalam rantau ASEAN ini dia akan membina satu kekuatan bersama dalam memastikan supaya rantau kita ini sentiasa berada dalam keadaan aman dan sifat kita yang berkecuali dalam mengambil tempat ataupun membuat keputusan-keputusan sama ada nak menyokong itu, menyokong ini. Tetapi yang ini semua sangat mustahak untuk kita fikirkan bersama-sama. Jadi ini antara keutamaan kita. Kalau ditanya tentang keutamaan kita ialah kita nak memastikan supaya rantau ini, Malaysia ini terus berada dalam keadaan yang aman dan malah yang sangat mustahak ialah kita juga perlu pastikan bagaimana kita nak menggerakkan Malaysia ini sebagai negara yang dihormati semula. Dan yang ketiganya, kita perlu juga lihat dalam konteks pertumbuhan ekonomi kita. Kerana dia bersaling kait. Walaupun ada yang mengatakan bahawa dasar luar saja, tetapi saya bertanya balik, kalau dasar luar saja, apa manfaatnya kepada Malaysia? Yang kerana dasar luar itu mesti memberi manfaat dan pulangan yang baik kepada kita. Jadi salah satunya dalam konteks ekonomi kita. Jadi kita turut membantu MITI, turut membantu kementerian-kementerian yang ada supaya kita dapat bergerak secara bersama. Dan alhamdulillah saya melihat rakan-rakan dalam kementerian-kementerian yang lain, umpamanya apabila mereka nak mengadakan perbincangan atau lawatan ke luar negara, turut memaklumkan kepada kementerian kita supaya kita tahu apa yang nak dibuat, kita dapat bantu bersama-sama. Dan inilah yang kita kira menjadi keutamaan kita. Banyaklah kalau saya nak fokuskan. Cuma selain daripada perkara tersebut, saya nak sebutkan juga dalam bentuk diplomasi baru kita, termasuklah dalam yang saya sebutkan tadi, antaranya economic diplomacy yang sangat mustahak juga untuk kita fikirkan. Dan satu aspek lagi juga yang sering mulai diperkatakan pada hari ini ialah tentang diplomasi budaya ataupun cultural diplomacy. Jadi dan inilah yang disebutkan dalam konteks hari ini, di konteks sebagai soft power. Kuasa bukanlah kuasa lembut, kita soft ni maksudnya lunak, kuasa lunak kita, iaitu kita lunak dalam pendekatan kita tidak suka berperang, kita tidak suka berkelahi, tapi dalam masa yang sama kita co-op, bukan coerce dalam bahasanya. Kita tidak memaksa, kita tidak paksa, tetapi kita mengambil pendekatan bersama, memberikan pandangan-pandangan yang baik, menghujahkan kepada mereka, dan kita turut belai tentang isu-isu yang baik supaya proses ini dapat berjalan dengan baik dan akhirnya dia memberi manfaat kepada Malaysia kita. Dan inilah antara hal-hal yang kita akan berikan tumpuan. Selain daripada itu, banyak juga lagi lah dari segi bilateralnya, multilateralnya. Jadi diperlukan ulasan-ulasan yang panjang, tapi cukup setakat itu. Datuk Seri, mungkin kita nampak diplomasi ekonomi itu agak jelas, tetapi dalam konteks pengalaman pengamalan KLN
cultural diplomasi budaya ini, di mana mungkin zon operasi kita bila kita berkata bahawa ini adalah merupakan diplomasi budaya Malaysia? Diplomasi budaya Malaysia ini adalah sangat penting. Kita lihat pada hari ini banyak negara yang dah mula orang kata berkelahi pasal soal identiti mereka. Batik milik siapa? Batik Malaysia lah. Sati milik siapa? Kita sati milik siapa, makanannya, pakaiannya dan sebagainya. Yang paling mustahak ialah bukan kita nak mewujudkan suasana pertikaian baru, tetapi cultural diplomasi ini sangat-sangat mustahak untuk kita perkenalkan. This is Malaysia. Inilah Malaysia. Inilah budayanya. Inilah orang Malaysia sebagai contoh. Kita mendengar cerita-cerita tentang orang Malaysia yang baik, yang santunnya begitu baik sekali, gaya percakapannya yang begitu baik. Dia tak suka berkelahi dengan orang, bukan hanya dari soal pakaian, mungkin dari segi makanan umpamanya, dan juga termasuk identiti yang lain yang berasaskan kepada indigenous. Dan ini merupakan antara perkara cultural diplomasi yang memudahkan kita berinteraksi dengan sebuah pihak yang dan bagi kalangan pemikir dalam sains politik, dalam ilmu diplomasi inilah yang saya sebutkan tadi sebagai soft power tadi. Dan soft power ini sebenarnya menarik untuk kita sebagai negara yang mungkin tidak kecil tetapi berpengaruh, dan mempunyai nilai kita yang boleh kita ajak yang orang lain yang bersama untuk datang dengan kita. Kepada awam, saya kira bila melihat kepada Kementerian Luar Negeri ini, mungkin bukan istilah poket, mungkin 3 sektor yang selalu saja kita lihat, KLN ini akan ada dasar, ada naratifnya sendiri. Satu, ASEAN. Yang kedua, OIC. Yang ketiga, zon pertembungan kuasa Laut Cina Selatan itu tadi. Kalau boleh diceritakan apa naratifnya pergerakan Malaysia kini. Misalnya dengan China sebelum ini, kita pernah melihat dalam kepimpinan Perdana Menteri yang lalu, seolah-olah hubungan Malaysia-China ini condong begitu mirip, sehingga menimbulkan sanksi daripada paksi Barat misalnya. Adakah kita masih begitu dalam dasar semasa ini? Apa pendidikan kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita tetap berkecuali, kita tetap bebas, kita mempunyai kedaulatan kita sendiri, bahawa kita tidak akan mengorbankan kedaulatan negara semata-mata kerana kita nak bersama dengan bersama dengan kuasa itu. Itu pendirian Malaysia jelas bahawa kita tidak akan mengorbankan kedaulatan kita, termasuklah dalam isu-isu pertikaian yang ada. Tetapi yang paling mustahaknya ialah dalam bentuk kerjasama apa yang kita nak bina ini. Kerana apapun bentuk kerjasama yang nak kita bina ini mesti membawa pulangan yang baik. Bukan hanya kepada negara yang berkenaan tetapi juga kepada kita. ASEAN sebagai contoh yang sangat-sangat baik. Walaupun ada yang mempertikaikan bahawa ASEAN ini sudah tidak relevan, tapi saya nak tekankan bahawa ASEAN ini adalah satu-satunya persefahaman rantau yang kekal sehingga ke hari ini dalam keadaan yang sangat baik, sangat stabil. Melainkan mungkin kita ada kes-kes tertentu sebagai contoh di Myanmar pada hari ini, tetapi secara keseluruhannya isu-isu untuk kita menangani suatu isu sebagai contoh dalam konteks Myanmar tadi, semua ahli-ahli yang berada di dalamnya mengambil satu pendekatan konsensus. Walaupun kita ada kepelbagaian, EU mungkin telah membentuk dia punya kekuatan sendiri, tetapi kita kena faham mereka mempunyai satu budaya dan satu agama yang sama dan sebagainya. Tetapi dalam konteks kita ASEAN, kita mempunyai kepelbagaian agama, budaya dan sebagainya, tetapi kita dapat mengekalkan kedudukan ASEAN yang dapat bersama-sama dalam menangani sebarang masalah-masalah yang serius yang barangkali timbul ataupun datang daripada mana-mana pihak. Ini termasuklah yang disebutkan tadi, contoh kemungkinan rantau Asia Tenggara ini akan menjadi the flashpoint katanya, ataupun akan berlaku tempat pertikaian dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya ada kebersamaan itu, dia akan membina kekuatan kita. OIC sebagai contoh, dalam konteks OIC pula dalam konteks hubungan negara umat Islam dan Malaysia, kita tahu bahawa Malaysia memainkan peranan yang sangat penting di situ. Sebab itulah baru-baru ini beberapa hari yang lalu saya berada di Riyadh. Pertemuan saya dengan Setiausaha Agung OIC, beliau
telah menyampaikan hasrat beliau supaya Malaysia dapat memainkan peranan yang penting. Dua minggu lagi saya dijemput untuk berada di Mauritania, mesyuarat menteri-menteri luar OIC bagi memastikan supaya peranan Malaysia, suara Malaysia, pandangan Malaysia antara lain ialah bagaimana mereka melihat apakah financial models, Islamic financial model yang boleh dikemukakan kepada OIC bagi mengatasi masalah kemiskinan, masalah pembinaan semula negara yang terlibat dalam perang, dari institusi zakat, institusi awqaf dan sebagainya. Dan mereka tahu bahawa Malaysia mempunyai kepakaran itu, dan kita akan perkukuhkan ini sebagai contoh. SARS lagi satu, seperti mana yang telah dibina oleh pemimpin kita terdahulu. Kita tidak bermakna bahawa idea-idea SARS itu sudah tidak lagi relevan. Kita perlu revisit, kita tengok balik bagaimana akan keperluannya dalam konteks yang ada pada hari ini. Demikian juga dalam konteks last kali yang ditanya tadi, bagaimana nak mengimbangkan. Sebab itu saya sebutkan, kalau untuk dari segi perimbangan di antara dua kuasa besar ini, Malaysia mengambil pendirian bahawa kita tetap bebas daripada sebarang pengaruh, kerana kita mahu bersahabat dengan semua orang, manakala dari segi prinsip kita tetap pertahankan. Ya, itu yang sangat penting untuk saya. Sewaktu berlakunya gempa bumi di Turki, Perdana Menteri PMX meluru ke sana, dan itu janggal ataupun belum pernah kita saksikan bagaimana kesungguhan secepat itu. Apa ertinya isyarat itu secara diplomatik? Itu akan kita tangani selepas kita berehat seketika. Terima kasih. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Pesawah padi, penyaluran subsidi, insentif seperti harga padi, baja padi, padi huma, 1.6 bilion ringgit diteruskan. Sumbangan tunai kepada pesawah padi RM200 sebulan untuk tempoh 3 bulan atau semusim, melibatkan 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam skim yang ada, mesti faham mana gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kerajaan akan menyediakan, selain daripada peruntukan dari negeri dan juga Dewan Bandaraya, kerajaan akan menyediakan 50 juta ringgit bagi membina naik taraf lebih 3,000 gerai dan kios sebagai kemudahan penjajah kecil, peniaga di kawasan tumpuan di seluruh negara. 176 juta ringgit disediakan bagi menaik taraf premis dan kemudahan perniagaan di bawah MARA, DBKL, PUNB dan Perbanan Pembangunan Bandar Udara. Tahun 2023
adalah tahun kita noktahkan miskin tegar yang berjumlah 130,000 orang rakyat yang susah tanpa mengira latar belakang, kawasan dan negeri. 750 juta ringgit diperuntukkan dan disediakan untuk 2023 untuk Kementerian Ekonomi bagi menjayakan IPR. Naratif khas malam ini saya ditemani Menteri Luar Negeri secara langsung Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dan setelah kita ulaskan berkait tentang dasar-dasar luar, saya bangkitkan dan ungkitkan sebelum kita berjeda tadi tentang apabila berlakunya gempa bumi di Turki itu, kelihatannya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meluru ke sana. Ini isyarat diplomatik apa, Datuk Seri? Ya, ini menunjukkan bagaimana pertama hubungan yang begitu rapat sekali dengan Turki. Saya nak jelaskan di sini bahawa hubungan itu bukan hanya bersifat pribadi, tetapi kerajaan Turki selama ini menunjukkan komitmen mereka yang sangat baik dan ikhlas kepada Malaysia. Saya ambil contoh lah ya. Saya sebelum ini adalah pengurusi MAHB. Okey. Ya. Dan kita mempunyai sebuah lapangan terbang di sana. Dan ketika mana di Istanbul, ketika mana kita menghadapi masalah waktu pandemik. Jadi hampir 2 tahun kita tidak dapat beroperasi dan telah menyebabkan berlakunya kerugian yang besar juga, ya, bukan kecil. Tetapi mereka melihat peri pentingnya untuk mengekalkan persahabatan. Mereka tahu bahawa negara sahabat mereka sedang susah. Maka dia mengecualikan apa yang disebutkan dalam istilah undang-undang force majeure, iaitu dia kecualikan dari segi pembayaran yang sepatutnya dibayar dalam tempoh yang tersebut. Dia bukan melibatkan angka yang kecil, saya nak bagi tahu, ya, bukan kecil, bukan 1-2 juta, ya, ratusan juta melibatkan. Dan alhamdulillah, dan ini menunjukkan bagaimana seorang sahabat yang begitu baik sekali ketika mana kita menghadapi masalah, dan apatah lagi hubungan yang sedia ada, yang telah pun terjalin sekian lama, dan kita merasakan bertanggungjawab. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merasakan bahawa sebagai menunjukkan empati, bukan hanya simpati. Jadi apa yang kita boleh lakukan selain daripada kutipan ataupun membuat pengumuman tentang bantuan-bantuan, tetapi yang paling mustahak ialah ketika mana kawan dan sahabat negara yang berada dalam keadaan kesusahan, maka sebaik-baiknya ialah pergi menunjukkan diri dan melihat dari segi kesungguhan anggota-anggota kita, smart team kita, untuk menunjukkan kebersamaan beliau. Bukan hanya atas arahan-arahan yang diberikan, tetapi juga beliau turut bersama, ya, berada. Walaupun dari segi protokol dan keselamatan tu, saya mengakuilah bahawa agak berisiko sebenarnya, dan keputusan yang dibuat dalam tempoh hanya 10 jam saja, dan terpaksa mengambil pendekatan-pendekatan yang terlalu berisiko. Tetapi demikianlah komitmen yang ditunjukkan oleh kita, bahawa kita juga mahu menunjukkan bahawa dalam keadaan-keadaan krisis, untuk krisis mencari dan menyelamat bila berlaku bencana, sama ada dalam negara kita, ya, dan juga di luar, kita akan menjadi tim yang pertama kena pantas cepat bertindak. Dan alhamdulillah, Malaysia adalah antara negara yang terawal di kalangan negara-negara yang menghulurkan bantuan kecemasan di waktu itu. Dan ini memberikan kesan diplomatik yang sangat baik kepada negara yang berkenaan, termasuk juga kepada negara-negara jiran yang lain. Dan dalam konteks itu, kita juga meneruskan juga misi kita ke Syria. Walaupun kita mempunyai kekangan yang sangat kuat, sangat hebatlah. Nak masuk tak boleh dan sebagainya. Kemudian tu ada pula gempa susulan, ada pula serangan oleh Israel di tempat bagi menakutkan dan sebagainya. Dan ini telah menimbulkan satu kegusaran kita. Namun komitmen yang ditunjukkan oleh
tim kita daripada Wisma Putra dan sebagainya kita hantar. Sebagai contoh, kami bincang di kalangan kami oleh kerana Yang Amat Berhormat telah pergi ke sana, bagaimana pula kita nak pergi ke Syria kerana kita tidak mempunyai embassy kita tutup di sana disebabkan oleh perang sebelum ini. Tapi oleh kerana rasa kemanusiaan, tanggungjawab kita untuk membantu manusia yang berada di sana, maka satu tim khas, advance team yang terdiri daripada pelbagai agensi yang diketuai oleh timbalan KSU daripada Kementerian Luar dan juga daripada anggota-anggota tentera, polis dan sebagainya ni masuk mengambil risiko yang bagi saya sangat berbahaya. Beberapa hari sudah mereka balik dan membuat assessment apa perkara-perkara yang perlu kita sampaikan. Dan inilah yang saya nak sebutkan bahawa cara pendekatan baru dalam diplomasi kita yang perlu kita bangkitkan semula rasa kebersamaan dan kekitaan dan juga kesedaran di kalangan masyarakat antarabangsa tentang peranan Malaysia dalam hal-hal yang begini. Ya, Datuk Seri, saya melihat ada juga sebahagian daripada rakyat Malaysia yang menganggap bahawa kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mendadak ke sana itu merupakan suatu kesilapan dalam keutamaan kononnya. Namun saya anggap itu boleh saja, tidak perlu Datuk Seri, saya saja boleh membereskan kritikan itu. Tetapi yang saya dapati gagal untuk dicerap mesejnya. Saya juga tidak pasti sejauh mana Datuk Seri di pentas live ini boleh menyatakannya secara terbuka hakikat tentang Turki itu sendiri. Bagaimana strategiknya Turki itu bersempadan dengan negara-negara Eropah yang lain dan suara Turki itu mewakili suara Muslim dan Perdana Menteri kita, Malaysia sebagai dahulunya pernah menjadi dialog kepada negara-negara OIC. Apabila kita meluru memberikan bantuan tu, saya sebutkan tadi isyarat diplomatiknya bahawa now Malaysia is tying up its knot with Turki. Itu adalah satu messaging yang saya kira besar kepada seluruh dunia. Apakah Datuk Seri boleh bersetuju? Dia memberi isyarat bukan hanya dari segi apa yang disebutkan itu, tetapi yang lebih mustahaknya adalah bagaimana Malaysia berada di pentas antarabangsa ketika mana krisis yang berlaku ini. Malaysia bukan menjadi sebuah negara yang berada di belakang menyusul kemudiannya. Jadi kita berusaha untuk mengubah perspektif itu adalah salah satu pendekatan bagi mereka yang membuat kritikan. Itu biasalah. Apapun yang dibuat akan ditinjau daripada saya saja yang menjawab kritik. Itu tak apa. Kita pun tak. Tapi yang paling mustahaknya bagaimana kita memposisikan kedudukan negara kita. Bukan itu sahaja, tetapi menjadi tanggungjawab kemanusiaan dalam hal-hal yang berlaku seperti ini. Sekarang ini berlaku kepada mereka. Mungkin suatu hari nanti akan berlaku juga kepada Malaysia. Saya masih ingat lagi apabila peristiwa yang berlaku di Batang Kali baru-baru ini. The next few hours, kemudiannya beberapa jam selepas itu, Menteri Luar Turki Mevlut call saya melalui telefon. Dia kata, "Brother, are you okay? Do you need any support? We will send immediately." Bayangkan bagaimana hubungan yang baik itu. Bukan itu sahaja, kita pun perlu kena faham juga dalam keadaan sebuah negara yang berada di posisi yang sangat strategik di rantau Eropah, di rantau Asia Tengah dan sebagainya, mempunyai peranan yang besar. Ketika inilah juga kita dapat menunjukkan kebersamaan kita. Demikian juga bagi saya dalam konteks negara yang lain pun, apabila berlaku seperti ini, keutamaan yang perlu diberikan, maka kita akan berikan. Datuk Seri, pasukan petugas bencana kita, saya ingat skala yang pernah kita gembar-gemburkan, rasa berbangga sewaktu masa kita menghantar pasukan ke Bosnia misalnya, misi-misi penyelamat. Dan ini kesempatan yang besar juga. Dan ini merupakan satu lagi gambaran yang sangat baik, dihormati oleh semua. Tim daripada smart team kita, daripada angkatan tentera kita yang berada di sana, mereka begitu dedikasi sekali. Dan mereka baru-baru ini kita lihat beberapa hari yang lalu bagaimana laporan daripada TRT International, TV International yang memberi pujian, dan mereka begitu terharu sekali bagaimana peranan yang dimainkan oleh pasukan kita memberikan khidmat kesihatan kepada mereka, dan ini dipuji di peringkat antarabangsa. Dan bagi saya ini adalah antara peranan kita
yang sangat penting. Yang disebutkan tadi tu, soft power, diplomasi yang kita tunjukkan, kepribadian yang kita tunjukkan ketika mana kita menghulurkan bantuan kepada mereka yang berada dalam keadaan kesusahan. Dato' Sri mengingatkan kita bahawa dahulu sewaktu mana Bosnia Herzegovina misalnya, Malaysia berada di depan, dan sebenarnya implikasi juga dirasakan secara ekonomikal. Itu tidak ramai yang dapat mencerap melihatnya. Dato' Sri berada di UAE, saya di UAE, kita sempat melihat secara dekat. Bagaimana kita melihat sampai sekarang, saya pergi ke Bosnia. Sampai sekarang masyarakat Bosnia say thank you Malaysia sampai hari ini. Betul. Ya, janganlah siapa sebut-sebut buruk tentang Malaysia. Dan kesan tu bawa sampai ke Croatia pun. Betul. Dia merasakan tu kesan itu. Ya. Dan ingat itu peranan yang kita mainkan. Ya. Dato' Sri, kita berjeda seketika dengan Bali Selepas ini masih bercakap tentang dasar luar dan kestabilan negara. Teruskan kesian anda. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Kerajaan akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes muflis dapat dilepaskan secara automatik pada masa yang singkat. Sementara menunggu pindaan, kes-kes kecil yang hutangnya RM50,000 ke bawah atau kurang RM50,000 yang memenuhi syarat akan dilepaskan dari muflis serta-merta mulai 1 Mac ini. Dengan langkah ini, insya-Allah kita akan lepaskan sekitar 130,000 rakyat daripada status muflis. Kerajaan bersetuju menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan RM350 juta. Untuk musim tengkujuh, kebanyakan di Kelantan, Terengganu, kita setuju supaya sumbangan musim tengkujuh dinaikkan daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh 4 bulan. Untuk pekebun kecil tadi saya sebut, ini akan membantu 320,000 orang pekebun kecil. Bagi meningkatkan permintaan getah sekaligus menambah pendapatan pekebun kecil, kerajaan akan menyediakan RM50 juta untuk menggunakan Kaplam Modified Bitumen CMB bagi penyelenggaraan jalan. Kita memberikan suluhan tentang isu-isu berkait tentang dasar luar dan saya bersama Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Malaysia. Banyak bercakap tadi apabila saya mencungkil kembali insiden bencana di Turki dan Syria dan telah pun kita beri ulasan. Menariknya kerana isu berkait ini ada kaitannya secara tidak langsung juga tentang imej kepimpinan Islam, dan Islam itu masih berdepan. Saya dimaklumkan hari ini juga berlangsungnya konferens persidangan berkait tentang Islamofobia. Islamofobia juga dipikul di bawah KLN dalam hal ini. Ya, kita juga diberikan tanggungjawab kerana ini adalah antara tugas kita untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Kerana isu Islamofobia ini bukan lagi menjadi isu
di dalam negara, tetapi ia merupakan satu isu yang bersifat global. Dan ia memerlukan negara-negara yang dihormati untuk menjadi jurubicara, ya, menerangkan isu-isu tentang Islamofobia ini, pendekatan yang bijaksana yang perlu dilakukan. Ia tidak dapat diselesaikan orang kata hanya melalui dengan hamburan perasaan semata-mata, dan ini adalah merupakan antara peranan yang utama, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini sebagai contoh telah memberikan satu kupasan ulasan yang sangat baik, dihadiri oleh duta-duta daripada pelbagai negara. Saya ingat 3 atau 40 duta-duta yang turut hadir. Lebih kurang 300 orang lebih daripada pembuat-pembuat dasar menceritakan bagaimana isu Islamofobia ini perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya daripada itu, kita ada juga negara yang lain seperti Turki, seperti Saudi Arabia yang juga mengambil pendekatan-pendekatan yang bijaksana dalam kita menangani masalah Islamofobia ini. Dan sehingga di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah pun membuat keputusan bahawa 15 Mac setiap tahun dianggap sebagai hari Islamofobia, bagi kita membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan ini. Dan Islamofobia ini sangat serius, ya. Bukan, kita tidak boleh ambil hanya sekadar cebisan-cebisan saja, tetapi ia telah membentuk satu naratif yang sangat berbahaya, melihat Islam sebagai agama yang bersifat teroris, yang bersifat ekstremis dan sebagainya. Walaupun kita tahu bahawa isu Islamofobia ini bukanlah perkara yang baru. Ia telah pun wujud sekian lama dari segi sejarahnya, telah pun berlaku ratusan tahun. Tetapi kemuncaknya, gunakan istilah Said tadi, iaitu post normal, kerana berlaku dalam keadaan yang penuh dengan kontradiksi dan kompleks pada hari ini, ia juga menjadi semakin serius kalau tidak ditangani dengan pendekatan yang bijaksana, yang baik, dengan proses-proses dialog, engagement. Kita tak boleh orang kata berhenti di satu tahap, tapi memerlukan aktor yang dihormati. Malaysia adalah antara negara yang dihormati. Kerana mereka tahu dari segi model Malaysia, hidup orang Islam hidup dalam keadaan di mana ada kepelbagaian agama, kepelbagaian budayanya, dan imej Islam yang ditonjolkan dengan penuh sederhana. Dan ini yang perlu kita lakukan, dan Malaysia bersedia pada dasarnya untuk kita menjadi antara jurubicara utama dalam konteks Islamofobia ini. Datuk Sri, menariknya kalau kita lihat beberapa insiden Islamofobia ini, kalau kita ambil anekdotnya adalah isu membakar Al-Quran misalnya, ia berkait tentang pilihan raya, hanya untuk memancing undi. Dan menariknya kerana ia tidaklah sesuatu yang janggal kerana di dalam negara kita sendiri juga, ia dibangkitkan, dicungkil, dibakar, diapikan atas nama untuk mendapat sokongan. Jadi selama mana Islam itu menjadi bumbu belahan mana pun, belahan kanan atau belahan kiri, bertujuan untuk mendapat sokongan, maka amat sukar untuk kita tangani. Tapi dalam kerangka KLN, bagaimana dialog murni itu? Dan inilah yang sangat pentingnya. Sebab tu kita kena bina ini. Walaupun kita tahu bahawa pendekatan rasional, hikmah dengan compassion, ya, itu agak mungkin bagi kalangan tertentu dia menjadi satu perkara yang antitesis ataupun bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, dengan membakar ini dan sebagainya. Kerana kita tahu bahawa pendekatan itu tidak akan dapat menyelesaikan, dia akan memberi manfaat kepada orang yang melakukan itu. Tetapi agenda yang lebih besar apa? Dan kita tahu bahawa bagaimana ada kalangan yang cuba menggunakan kesempatan itu. Dia nak tengok reaksi orang Islam bertindak secara ganas ataupun tidak. Tetapi apabila kita menggunakan langkah di sebaliknya, sebagai contoh apabila kerajaan mengumumkan, ya, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata kita cetak
sebanyak berapa 20 ribu lebih macam itulah dengan peruntukan untuk membuat kerja-kerja penterjemahan dan sebagainya dalam bahasa Sweden dan dihantar kepada mereka untuk kalau kita tengok selama ini ramai mereka yang selama ini begitu menentang Islam dan sebagainya. Di Belanda kita tahu ahli parlimen yang begitu dahsyat sekali, akhirnya dia menemui Islam dalam kebenciannya kerana pendekatan yang dilakukan ialah memberikan penerangan dan menyebabkan lagi ramai orang ingin mengetahui dan membaca. Dan pendekatan inilah yang perlu kita lakukan. Manakala di kalangan civil society dan sebagainya, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, mungkin ada pendekatan mereka. Tetapi sebagai sebuah negara, pendekatan kita perlu melakukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat yang baik tanpa mewujudkan lagi suasana krisis yang berpanjangan. Dan inilah peranan kita. Dan peranan ini tidak boleh hanya dimainkan oleh Malaysia. Ia perlu dilakukan oleh semua negara. Sebagai contoh tadi, antara lain yang disyorkan ialah OIC sebagai contoh, dan Malaysia boleh berperanan secara aktif di dalamnya, Turki sebagai contoh, ataupun Saudi Arabia dan sebagainya yang boleh menggerakkan secara bersama. Dalam konteks kita ada Indonesia, kita ada Brunei sebagai contoh yang boleh kita gerakkan secara bersama untuk memastikan supaya gerakan menentang faham Islamofobia ini dapat dilakukan dengan penuh bijaksana dan memberikan kefahaman. Contohnya tadi, apabila duta-duta mendengar itu dan mereka berjumpa dengan saya, mereka mengatakan bahawa kita perlu ada follow up program supaya kita saling memahami. We want to know more about Islam. Ada yang bertanya tu, kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang Islam, kerana kita tahu bahawa ada yang mengatakan bahawa akan berlaku clash of civilization dulu kan. Macam Edward Said kata bukan clash of civilization tapi clash of ignorance. Tadi yang Mak Muhammad sebut ni. Jadi benda-benda inilah ignorance. Sometimes some of them, setengah daripada mereka merasakan bahawa mereka rasa mereka tahu, sebenarnya mereka tidak tahu. Inilah peranan kita sebenarnya. Datuk Seri, terima kasih kerana 1 jam bersama, dan saya dikhabarkan bermula besok macet jadualnya, sibuk sekali. Macet sekali. Mungkin itu antara alasan kenapa menarik diri daripada pertandingan. Saya menghormati saya untuk memberikan khidmat kepada negara dan masa yang sama memberikan khidmat kepada parti. Terima kasih banyak Datuk Seri. Dan terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah. Terima kasih.